Salam sejahtera Malaysia. Banyak-banyak perkara, banyak yang saya tidak setuju dengan Mahathir. Banyak perkara yang saya tidak ngam dengan Mahathir. Banyak perkara yang susah mau hadam dengan Mahathir. Tapi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, setelah sekian lama, satu-satunya yang terus saya setuju dengan Tun Mahathir adalah perkara ini. Satu-satunya yang memang tepat kali ini, betul 120 juta peratus saya setuju dengan Tun Mahathir adalah perkara ini. Di mana Mahathir kata, PRU pada musim banjir mungkin memakan nyawa manusia. Ini saya setuju. Kalau waktu banjir, macam mana mau buat PRU? Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, cadangan mengadakan pilihan raya umum PRU ke-15 semasa negara mungkin berdepan dengan ancaman bencana alam seperti banjir akan meletakkan rakyat dalam bahaya. Demikian kata daripada pengerusi Parti Pejuang Tanah Air atau Pejuang, iaitu Dr. Mahathir Mohamad, yang berkata keadaan akan menjadi lebih berisiko kerana negara ini tidak terkecuali daripada terkesan dengan perubahan iklim. Katanya, sekarang negara sedang mengalami perubahan iklim yang memperlihatkan malapetaka sangat dahsyat sampai rumah-rumah semua tenggelam. Jika dulu diadakan pilihan raya umum pada hujung tahun tak apa, walaupun ada banjir tapi tak dahsyat. Tapi jika diadakan pada waktu sekarang, mungkin ada rakyat boleh mati kerana banjir, katanya. Bekas Perdana Menteri itu berkata demikian pada satu majlis up close and personal bersama Mahathir yang telah diadakan bersama dengan penggiat seni di Yayasan Kepimpinan Perdana di Putrajaya hari ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, letakkan ini baik-baik di fikiran kita. Pada 17 September yang lalu, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi menegaskan kemahuan parti itu agar PRU ke-15 diadakan segera, walaupun negara berkemungkinan berdepan dengan ancaman besar serta musim tengkujuh. Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob, yang juga naib Presiden UMNO, turut menyatakan PRU berkenaan akan diadakan tidak lama lagi. Meskipun tiada sebarang isyarat jelas mengenai langkahnya ke arah itu. Ramai kawan-kawan saya kata, tidak lama lagi itu suka hati Perdana Menteri lah. Mungkin tidak lama itu 2 bulan, mungkin tidak lama itu 3 bulan, mungkin 6 bulan, mungkin 7 bulan, 8 bulan. Itu tak lama tu. Tapi pada saya, pemilihan kata daripada Perdana Menteri ini sangat bijak. Dia tidak menetapkan berapa lama, dia tidak menetapkan bila tarik, tapi dia kata tidak lama lagi. Betul lah tu. Tahniah diucapkan kepada Perdana Menteri yang sangat bijak. Tak macam penyokong-penyokong penjilat tegar Najib Razak yang kurang bijak. Sembarang saja dia pergi hantam Perdana Menteri. Kenapalah kau hantam Perdana Menteri? Kesian Najib Razak. Sekarang susah sudah mau dapat pengampunan. Dua parti yang menyertai kerajaan Ismail Sabri, PAS dan Bersatu, sudah menyatakan pendirian mereka untuk menunggu sehingga tahun depan untuk mencadangkan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan parlimen. Mahathir berkata, dengan PRU yang diadakan pada waktu sukar, rakyat yang layak mengundi akan kehilangan hak mereka apabila akses untuk membuat pilihan menjadi sukar. Justru menurutnya, kerajaan wajar menunggu sehingga keadaan semakin reda sebelum melaksanakan PRU ke-15. Katanya sepatutnya kerajaan tunggu sampai keadaan jadi lebih baik. Tak ada angin kencang dan banjir. Kalau boleh tunggu situasi reda sampai tahun depan jika perlu, ujarnya lagi. Kita jumpa lagi, bye-bye Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Selamat malam tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, pastinya mengejutkan apabila Datuk Seri Najib Tun Razak satu demi satu gelaran dan darjah kebesaran yang telah dianugerahi oleh istana-istana di beberapa buah negeri ditarik balik. Mulanya digantung, kemudian ditarik balik dan dibatalkan kerana itu boleh membawa sesuatu yang tak baik untuk gelaran-gelaran setinggi darjat itu.
Kerana Najib Razak sudah masuk penjara, disahkan bahawa beliau adalah penjenayah di negara Malaysia. Beliau adalah penjenayah, penyalahguna kuasa, penyeleweng wang negara Malaysia dan telah dimasukkan di penjara. Sudah dibuktikan oleh 3 mahkamah tinggi dan juga 3 mahkamah tertinggi di Malaysia, daripada mahkamah tinggi, mahkamah rayuan dan mahkamah persekutuan, semuanya membuktikan Datuk Seri Najib Tun Razak adalah penjenayah di Malaysia. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, satu demi satu titah daripada Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Maha Mulia di seluruh negara menghiasi setiap hari, maksudnya dinanti-nanti, apalagi selepas ni. Terutamanya tentang pengampunan Najib Razak. Apalagi selepas ni. Adakah Najib Razak akan dapat pengampunan daripada badan pengampunan ini, lembaga pengampunan ini, ataupun beliau tidak akan langsung dapat diampuni sehingga tiba masa yang sesuai? Janganlah nak cepat sangat. Okey, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, terbaru ini tuan-tuan dan puan, titah daripada Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak, iaitu Sultan Nazrin. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, apakah kali ini Sultan Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak ini akan membuat kejutan lagi? Tetapi tuan-tuan dan puan, jangan risau. Jangan risau tuan-tuan dan puan, kerana kali ini tidak ada pengumuman daripada Sultan Perak ini untuk menarik balik atau menggantung darjah kebesaran pangkat pingat Datuk Seri Najib Tun Razak. Tetapi ini berkenaan dengan satu perkara yang lebih penting daripada Najib Razak. Pada saya, Najib Razak tak penting lagi. Lebih baik UMNO tinggalkan sahaja isu tentang solidariti ini. Lebih baik UMNO sokong saja Perdana Menteri kita sekarang, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Dan berita dipetik daripada Malaysia kini, tuan-tuan dan puan, Malaysia perlu beralih dari bahan api fosil, kata Sultan Nazrin bertitah. Sultan Nazrin bertitah, Malaysia perlu menyesuaikan mekanisme trajektori pertumbuhan ekonominya bagi memastikan ia menghormati batas planetan, titah Sultan Perak Sultan Nazrin Shah. Baginda bertitah, daripada mengurangkan penggunaan tenaga, Malaysia perlu beralih daripada bahan api fosil yang tidak mampan dan merosakkan ke arah penggunaan sumber yang boleh diperbaharui yang jauh lebih besar. Titah baginda, sekiranya sumber berkenaan dimanfaatkan dengan berkesan, penggunaan tenaga tidak perlu dicatu. Begitu juga kaedah pengeluaran makanan semasa, sama ada tanaman, ternakan atau ikan, boleh disesuaikan supaya ia mampan dan regeneratif dan bukannya merosakkan, titah baginda. Malah baginda turut bertitah, kemajuan teknologi akan banyak membantu kita dalam usaha ini, seperti penggunaan drone untuk memudahkan pengagihan baja yang lebih tepat atau peningkatan kapasiti bateri untuk memudahkan penyempatan tenaga. Pertumbuhan ekonomi boleh dan mesti diteruskan, tetapi ia perlu dikurangkan daripada penggunaan sumber semula jadi yang terhad dan terlalu bergantung kepada ekosistem yang rapuh. Titah Sultan Nazrin ketika berucap pada sidang kemuncak The Cooler Earth Sustainability Summit di Kuala Lumpur pada hari ini. Okey tuan-tuan dan puan, kamu boleh mendapatkan berita lengkap ini daripada Malaysia kini, bertajuk Malaysia perlu beralih dari bahan api fosil, titah daripada Sultan Perak Sultan Nazrin. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembapati harap diampun daulat tuanku. Kita jumpa lagi. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Bye.